Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu, salam perjuangan. Apa khabar Ruby? Kalau dengar suara saya, silalah like walaupun tak gembira. Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Ibrahim Cik Muda, Ruby, apa khabar Bi? Semoga bahagia bersama dengan buah hati anda. Mustafa Elias, Datuk, video cerah. Okey, terima kasih Yop. Mia Nia, Adiwara Angkasa, Alfa Mika, Nizam Zurizam, Hamzah Abu Bakar, Azwan Ali, Ediksi Tiksi, Salam Perjuangan, Raja Kamal Raja Bazlan, kawan aku, Abu Khalid, Abdul Ghaffar, Rosinin Kuringot, Rosi Lendu, selamat malam. Ya, Profesor Abdul Halim, apa khabar Prof? Ramlah Hamid, Saudara Din Jebat. Apa kata dia Jebat tadi? Salam Perjuangan ya. Munim Ahmad, khabar. Sedara kekecewaan itu harus disimpan. Kita rakyat terimalah hakikatnya. Inilah kehidupan. Tapi hidup mesti diteruskan. Apa khabar Yan? A.R. Sofian, Saudara Insinyur Sofian, sahabat lama saya. So Azmil Firdaus, Samsudin Zakaria, Alif Hafiz, Him, Nasri Yusof, Arif Isa dan teman-teman yang lain yang akan saya santuni usai saya berkomunikasi dengan saudara. Seperti biasa, laporan hari ini COVID, walaupun keadaannya bertambah suram, tapi COVID masih terus menyerang. Hari ini sahaja terdapat 1,772 kes baru dengan 3 kematian. Jadi sudah jumlah keseluruhan terkumpul Zainal Latif Jaja, jumlah terkumpul di negara kita mereka yang dijangkiti oleh pandemik COVID-19 86,618. Bagaimanapun di Sabah ada kelegaan sedikit. Semalam 283, hari ini 260. Cuma Labuan juga kurang. Sarawak alhamdulillah 3 hari berturut-turut tiada jangkitan. Cuma di Kedah ada kenaikan. Semalam 5, hari ini 20. Begitu juga di Pulau Pinang. Semalam 31, hari ini 34. Cuma di Perak Abang Tebin kita udahlah keadaannya. Ekonomi kita begini di Perak. Semalam 62, hari ini 110. Saudara Sulaiman, kau macam mana ni? Ini 9 ya. Selangor agak masih lagi 503 walaupun semalam 532. Cuma yang agak menggerunkan adalah di Kuala Lumpur. Tiba-tiba saja daripada 124 orang, hari ini sejumlah 696 orang dijangkiti oleh virus corona. Putrajaya tiada apa-apa jangkitan, Negeri Sembilan 67, Melaka 1, Johor 48, Pahang 8, Terengganu 7, Kelantan 3 tambahan ya, cuma Perlis saja yang tiada jangkitan. Tahniah warga Perlis, teruskan kukuhkan semangat saudara untuk kita meneruskan kehidupan. Hidup perlu diteruskan. Bukan berartinya hal tiada esok bagimu. Besok tetap masih ada. Salam Dato' UMNO Pumpang. Lah sekali begitulah. Saya akan ulas sebentar lagi. Bagaimanapun saya ingin mengumumkan bahawa hari ini adalah hari yang cukup menduga citakan kita kerana perginya sebutir lagi permata ilmu yang dikagumi yang kita miliki selama ini, iaitu Allahyarham Profesor Diraja Tunku Aziz yang telah meninggal dunia di Prince Court akibat sakit tua, dan Allahyarham mengembuskan nafas terakhirnya pada sekitar jam 4:03 petang tadi, dan saya yakin sekarang ini kerja-kerja perkebumian sedang dilakukan di tanah perkuburan Damansara ya. Jadi saya minta saudara bersamalah kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita sedekahkan kepada roh Allahyarham Datuk Profesor Tunku Aziz. Semoga roh Allahyarham damai di sisi penciptanya dan bersama orang-orang yang dikasihi.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama berdoa, yang pergi tetap pergi, yang hidup harus meneruskan kehidupan. Ya, besok masih ada lagi ya, saudara Syekh tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bermusafir, maka berilah wasiat kepadaku." Jadi baginda Rasulullah bersabda, "Engkau hendaklah bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika menaiki di tempat yang tinggi." Kemudian ketika orang itu pergi, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Doanya, "Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh baginya dan mudahkanlah perjalanannya." Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke-3445. Statusnya adalah hadis hasan. Pengajaran daripada hadis ini adalah antara pesanan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ingin bermusafir, sentiasa bertakwa kepada Allah. Apabila menaiki tempat yang tinggi, hendaklah bertakbir. Bagi ahli keluarga dan sahabatnya, doakanlah agar perjalanannya segera sampai dan dipermudahkan. Syekh Al-Mubarakfuri mensyarahkan hadis ini, menyatakan ia merupakan pesanan supaya orang yang bermusafir itu hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa takut dan menjaga diri dari melakukan perbuatan maksiat, serta mengingati kebesaran Allah SWT dan bersyukur dengan segala kurniaannya. Bagi kita yang mengetahui ada ahli-ahli keluarga atau sahabat kita yang akan bermusafir, doakanlah mereka dengan doa ini. Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh baginya dan mudahkanlah perjalanannya. Bersamalah kita mendoakan teman-teman kita kalau mereka dalam perjalanan atau ahli keluarga kita. Ini adalah sabda junjungan, itu merupakan hadis yang wajar dan elok kita ikuti. Usai hadis, walaupun saya tak berapa seronok, tapi saya masih lagi kita harus berusaha ya tentang e-commerce ini. Jadi teman-teman kalau ada barangan nak buat macam mana, niaga keripik pun niaga lah. Jadi kalau ada apa-apa saja ini perniagaan yang mau diwar-warkan, hubungilah Al-Azhar 011-330-41241, 011-330-41241 untuk mendapatkan buku kisah yang terpendam dan juga dari penjara catatan Allahyarham Datuk Harun. Begitu juga kalau nak order rendang tok maknya ataupun bahulu berdal orang Perak, ataupun boleh hubungi Siti Farehah 017-711-4300. Dia tengah sibuk tu buat dendeng manis Siti Farehah 017-711-4300. Saya juga ingin memberi pencerahan bahawa kalau saudara berada di sekitar kawasan Batu Cave, di nombor 4 Sri Selera MPS, Laman Mutiara, Sungai Tua di Batu Cave, Selangor, bertandanglah, berkunjunglah ke Salai. Salai ini dia menyediakan itik salai, ayam salai, daging salai, keli salai dan ulam-ulaman. Dan harganya pula dalam keadaan kita yang begini, ekonomi begini, harganya murah. Cuma bolehlah serang kedainya bermula daripada 12 tengah hari sehinggalah selesai. Kepada Pak Firhat, Uncle doakan supaya teruskan berusaha, insya-Allah rezeki ada di mana-mana. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah mimpi yang tak sudah. Mimpi yang tak sudah. Sebelum saya meneruskan ini bicara malam ini, jangan lupa kita membaca pantun kiriman daripada Pak Nazir dari Perlis. Kata Pak Nazir, mendiri kemah tangan melulas, jari luka berbalut tuala. Pemimpin berhemah, berhati ikhlas, rakyat suka, Allah berrela. Pak Mat Dimat menangkap bayan di kebun jati pagi hari. Dendam kesumat, usahlah dilayan.
khawatir nanti terjebak sendiri. Kemudian ada juga sahabat saya, Saudara Jamal Idris, dia sempat mengirimkan pantun pada saya malam tadi kepada saya. Semangatnya berkobar-kobar, tapi hari ini tentulah semangatnya berkurangan. Asyah Kamarudin, apa khabar? Salam. Wakil-wakil Parlimen hari ini tak tahu, tak sempat saya nak baca. Wakil-wakil Parlimen hari ini apa ni? Pumpang-pumpang, memanglah begitu. Pantun daripada Saudara Jamal Idris, darjah kebesaran satu kurnia kerana jasa telah dicurahkan. Jangan sombong di atas dunia, Allah murka, terimalah balasan. Kalau Allah murka, kau terimalah balasan nanti. Okey, saudara. Saudara Khairul menghantar sekiriman kepada saya. Dia kata, Datuk, berdasarkan sokongan UMNO tadi, ternyata kumpulan wang segenap pekerja dan moratorium hanya tinggal kenangan semata-mata. Jadi dia kata jangan sampai rakyat di bawah menolak UMNO sekali lagi dalam PRU 15. Rakyat dah kena checkmate tu. 111 undi menyokong. Dan saya juga menerima banyak kiriman hari ini yang menzahirkan kekecewaan mereka. Tapi saya ingin jelaskan, tadi punya permasalahan adalah bajet. Bajet itulah tanda protes kita kerana tidak prihatinnya pimpinan kerajaan terhadap untung nasib rakyat. Jadi bagaimanapun saya mengharapkan kita teruskan kehidupan dan kita harus berusaha. Hantar juga, minta surat pada bank apa semua, dan kalaulah ini tidak dilayan, bolehlah masuk dalam voice bagaimana saya nyatakan Pergerakan Pemuda UMNO. Jadi cuma sekali lagi saya ingatkan, kalau tukang tarik kereta, tukang tarik motor nak tarik kereta atau motor kita waktu malam, tutup gate, telefon polis, kerana mereka tidak boleh mengambil kenderaan kita pada waktu malam. Begitu juga kalau dilakukan pada hari Minggu ataupun hari cuti umum, itu juga tidak boleh dilakukan. Ambil nombor telefon pejabat polis berhampiran, hubungi pihak polis. Muhammad Aizul Zainal, Sembangkari UMNO. Salam, saya begitu juga. Jadi kerana saya merasakan sebenarnya hari ini saya rasa kepala pening, badan tak sihat, tapi saya harus memberi pencerahan juga. Saya tidak mahu rakyat kita ni di bawah ini patah semangat. Hidup mesti diteruskan. Sebab saya kirim, antaranya kiriman tadi, sendu je Parlimen hari ini. Apa kes? Dia tanya pada saya. Ya, Assalamualaikum Datuk, tentang bajet jawatan kuasa hari ini. Isu kumpulan wang segenap pekerja dan moratorium tidak dibahaskan. Jadi Barisan Nasional berkata sekiranya KWSP dan moratorium, kalau government Kerajaan Perikatan Nasional tak luluskan, maka MP UMNO tak akan mengundi perangkat jawatan kuasa. Tapi hari ini Kerajaan Perikatan Nasional masih lagi mendapat majoriti dengan 111 undi berbanding dengan 108 undi. Jadi suara rakyat bawahan bagaimana? Inilah saya katakan, inilah yang dikatakan retorika politik. Pemimpin bercakap, tapi ternyata cakap tak support bikin. Akhirnya pelajaran diluluskan. Kalau kita tengok daripada sejumlah 220 orang yang hadir yang sepatutnya berada dalam Dewan Parlimen hari ini, 111 mengundi untuk menyokong dan 108 tidak mengundi, menjadikan 219. Satu lagi itu yang Muhammad Malik Teguh Razali, dia memang tak datang. Sebab bagi Teguh Razali, dia tidak memperakui. Dia kata tak ada legitimate. Dia tetap kekal dengan dia punya keputusan selagi undi usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri tidak dilakukan, keabsahan Perdana Menteri, keabsahan legitimate ahli-ahli Jemaah Menteri itu masih lagi menjadi tanya soal. Jadi kerana itu beliau mengambil keputusan tidak masuk dalam Dewan. Buat apa dia kata? Cakap dengan orang yang tak ada keabsahan. Bagaimanapun dari segi undi untuk saudara tengok betul-betul undi yang menyokong UMNO adalah 37. Asalnya 38. Satu itu yang Muhammad Teguh Razali. MCA 2, MIC 1, PBRI 1, Parti Peribumi Bersatu 31, PAS 18, GPS. GPS ni dia gabungan Parti Sarawak 18, PBS 1, STAR 1 dan Bebas daripada Lubuk Hantu 1. Jumlahnya adalah 111 undi.
Sementara mereka yang menolak, yang tidak bersetuju ialah PKR, Parti Keadilan 38, Parti DAP 42, Amanah 11, Warisan 8. Bebas ni daripada nilai pejuang, dia mensiarkan diri dia sebagai bebas. Parti Pejuang 4 orang, bebas satu lagi daripada Simpang Renggam, itu Dr. Mazli 1, bebas daripada Muar, Syed Saddiq 1, PSB Sabah ni 2, dan UPKU 1. Jadi jumlahnya 108 undi. Cuma 3 undi aja majoritinya. Jadi janganlah nak tayang, nak tunjuk bahawa mereka dapat majoriti besar. Tak ada. Kalau 2 orang daripada Barisan Nasional tak mengundi tadi, habislah, dah tolaklah bajet. Tapi bagaimana kalau tolak bajet tu, memanglah saya katakan tidaklah berarti Tan Sri Muhyiddin tumbang. Tidaklah berarti kerajaan itu tumbang. Tetapi bagaimanapun kalau beliau mempunyai moral, beliau mempunyai nilai diri, dia kena berhentilah. Sekarang ni pun sepatutnya dah boleh berkira-kira lah untuk kemas pejabat. Sebab majoritinya pun 3 undi saja. 108 berbeza dengan 111. Jadi saya bagaimanapun saya ingin membacakan juga kiriman Datuk Seri Najib. Mungkin beliau nak memberi penjelasan. Sebab orang yang berwar-war nakkan sangat supaya bajet ini tidak diundi, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Hamidi, Presiden UMNO. Beliau juga ketetapan daripada Majlis Tinggi UMNO. Kita pun hairan kenapa boleh jadi begini. Kenyataan Datuk Seri Najib bertarikh 15 Februari ini, dia kata Barisan Nasional membuat keputusan untuk menyokong belanjawan 2021 hari ini kerana berpendapat kerajaan sukar berfungsi sekiranya usul tersebut ditolak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau memahami kekecewaan sebilangan rakyat dengan tindakan Barisan Nasional menerima belanjawan 2021. Meskipun ada beberapa perkara berkaitan moratorium, pinjaman dan pengeluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja masih belum diselesaikan sepenuhnya. Jelasnya sekiranya BN menolak usul belanjawan 2021 pada hari ini, kerajaan tidak mempunyai masa yang cukup untuk memperbetulkannya. Saya dan kami akan terus menuntut kerajaan PN untuk tepati janji mereka sehingga kedua-dua isu ini diselesaikan sebaiknya. Jika hasrat kami masih tidak tercapai dan kami masih rasa tertipu selepas satu tempoh masa yang munasabah, maka Barisan Nasional masih berpeluang untuk membuat sesuatu tindakan kelak. Tapi kelulusan bajet ini bukan platform yang sesuai sebab kekurangan masa sebelum tahun 2021 bermula. Jika bajet tak lulus hari ini, maka kerajaan susah untuk berfungsi dalam tempoh 2 minggu lagi, katanya dalam satu hantaran melalui Facebook. Jadi belanjawan 2021 diluluskan pada bacaan ketiga hari ini apabila kerajaan berjaya memperoleh cuma 111 undi berbanding 108 undi. Datuk Seri Najib menambah, dia kata dari segi pengeluaran akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja, perjuangan Barisan Nasional telah menunjukkan hasil meskipun masih belum sempurna. Perkara yang sama juga berlaku pada isu lanjutan moratorium. Oleh itu, ianya tidak benar bahawa kita beri harapan palsu dan ramai yang meminta sebab jelas ada kemajuan dalam perkara ini. Namun, masih ada kekurangan dari segi implementasi dari bank-bank yang degil. Jadi sebenarnya inilah untuk nasib kita rakyat. Kerana sebenarnya hari ini kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan Barisan Nasional. Menjerit melalak macam mana pula kalau pimpinan buat tak tahu juga. Saya sebenarnya sudah menghidu. Saya semalam punya persidangan Dewan Rakyat saya sudah terhidu. Saya kata ada sesuatu tak kena ni, saya kata. Kerana jumlah ini ahli parlimen yang akan menyokong dan tidak menyokong tu nampaknya saya dah terhidu sesuatu. Tapi sebab semalam tu ada press conference, ada sidang media yang perlu saya beri ulasan tentang Tun Dr. Mahathir yang dengan Yang Mulia Tengku Razali, maka saya memilih untuk membicarakan persoalan itu. Jadi sebenarnya semalam kalau kita tengok memang agak kecelaruan, memang celaru habis parlimen. Kerana daripada bila diminta untuk diadakan undian belah bagi, ahli-ahli parlimen dapat pertimbangkan, dia keluar dewan. Jadi artinya waktu itu pengundian kerajaan Perikatan Nasional cuma mendapat 110 undi saja. Jadi 7 orang yang tunggu, yang lain semua dah keluar pemangkang. Saudara Samsudin Saad, Datuk, kami rakyat bawahan ni dah muak dengan cakap-cakap orang politik ni, Datuk.
semua pentingkan diri. Saya bersetuju dengan pandangan saudara. Bukan saya salah, saya juga kecewa. Sebab harapannya begitu tinggi. Dulu, masa nak tanding, jumpa rakyat. Hari ini, kepentingan rakyat dilihat seperti diabaikan. Sebab itu saya nak baca malam ni, ada kiriman pada saya. Dia kata, bila kerajaan menyentuh beban kewangan yang semakin besar, perlu ditanggung oleh kerajaan untuk emolumen dan bayaran pencen. Jadi ramai netizen memberi alasan antara urusan yang tepat dan terbaik yang saya baca ialah pencen paling membebankan sebenarnya kepada politikus bergaji besar. Malah allowance lebih tinggi dari gaji seperti jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri, Esko, ahli-ahli Parlimen dan ahli Dewan Luar Negeri. Mereka inilah yang sebenar-benarnya yang mengambil pencen yang begitu besar. Mohon mereka dinyah seraikan sebagai pejabat awam dan dinyah kelayakan daripada menerima skim pencen. Kerana dengan hanya memegang jawatan selama 60 bulan, dah layak terima pencen penuh. Berbanding dengan kita yang perlu bekerja 240 bulan untuk layak pencen. Jadi ketika kita dengan awam, untuk dapat pencen dia kena kerja 240 bulan. Sedangkan ahli-ahli parlimen dan sebagainya 60 bulan saja. Dia sebagai contoh, emolumen untuk menteri kabinet saja, ini gaji untuk menteri kabinet saja. Gaji pokok 18,000. Allowance kerahaian ada 10,500. Allowance perumahan 10,800. Allowance wakil rakyat 10,650. Allowance parking kereta 5,700. Bukan parking pun. Jadi jumlahnya 55,650. Jadi kerajaan juga membayar emolumen 16,000 sebulan kepada 222 ahli Dewan Rakyat dan 11,000 sebulan kepada 70 orang ahli Dewan Negara. Bayangkan, setiap penggal itu 5 tahun. Wakil rakyat bertukar dan mereka semua panjang umur seperti macam tu Dr. Mahathir lah. Maka berapa kos pencen untuk bekal-bekal wakil rakyat ini? Ini lebih membazir dan membebankan berbanding penjawat awam yang bergaji rendah seperti pembantu AM grade 11 dengan gaji 1,216 saja, dan selepas berkhidmat lebih 30 tahun gajinya mati setakat 2,983. Maka pencennya hanya setakat RM1,491 sebulan untuk 15 tahun selepas berumur 60 tahun. Jika mengambil kira kita jangka hayat rakyat Malaysia setakat 75 tahun. Dan jadi allowance parkir kenderaan menteri lebih tinggi dari gaji mereka yang bergaji grade 44. Jika gaji grade kakitan kerajaan terendah 1,500 termasuk allowance, maka gaji seorang menteri bersama 37 orang pembantu AM grade 11. Politikus yang memegang jawatan atas lantikan pengundi, bukan membela nasib rakyat, tapi membela nasib mereka sendiri. Ini harus diperbetulkan. Itu belum lagi kita ambil kira mereka yang mengambil kesempatan ke atas lalai peluang untuk mengaut keuntungan. Jadi supaya ada pencerahan, saudara dapat dengar. Bagi saya tidak memilih untuk, walaupun mereka teman saya, sahabat-sahabat mereka saya, tetapi kalau keadaan begini, kepincangan berlaku. Sebab itu saya tertarik hati apabila penghulu Alang Gajah, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata 5 jenis orang tak tahu malu dengan diri sendiri. Itu pertama, dia ni hidup senang dan kaya. Duit banyak, sentiasa. Dan dalam sosial media kongsi gambar pergi ke London, Paris, Tokyo dan Itali bercuti. Tetapi dibiarkan ibu bapanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya tinggal di rumah miskin PPRT. Itu pemimpin lah, bergambar di Tokyo, bergambar di England. Kemudian dia hidup senang dan kaya, mampu memiliki rumah banglo besar, kereta dengan Toyota Alphard, tapi membiarkan keluarga dan rakyat cuma mendapat bantuan bulanan dari kewajikan masyarakat. Dia nampak kuat, sihat, tapi dia tak kerja apa pun. Dan hidup dia, makanannya mengharapkan daripada bantuan kerajaan. Dia ada kuasa, dia ada pangkat, tapi digunakan untuk merembat duit rakyat. Depan orang dia tunjuk dia orang agama, berjubah, berserban, penuh hormat. Tapi belakang orang, nafsu setan yang dilaknati oleh Allah SWT. Inilah orang sebenar-benarnya 5 jenis manusia yang tak tahu malu dengan diri sendiri.
Sebab saya cakap terang lah, sebab kali ni saya tengok ada tu kiriman daripada saudara MIA. Ini cerita sebenarnya apa berlaku sekarang. Dia kata surat sokongan Tan Sri Anwar Musa kepada sebuah syarikat bukan main disyawarkan oleh pembenci Anwar. Jadi Anwar jadi punching bag pada yang mencari kesalahannya. Tapi bila WhatsApp antara Wabi Taqiyuddin dan Tengku Zafrul terdedah, dunia politik Malaysia macam diserang geruda, senyap sunyi sepi. Jadi siapa yang salah? Jika deal atas salinan WhatsApp ini tidak benar, kalau apa yang dia tersiar dalam WhatsApp itu berhubung dengan projek di utara Malaysia yang saya dah nyatakan sebelum benda ini dilontarkan oleh sahabat saya Datuk Lokman, saya dah nyatakan adanya deal begitu. Tapi Datuk Lokman dia cari fakta apa semua, dia dapat, dia lontarkan lah. Yang melibatkan nota dan sebagainya antara Menteri Kewangan dengan apa ini Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin daripada PAS. Nilai kontraknya bukan sikit, ratusan juta. Jadi kalau tak betul, buatlah penafian. Kalau tak buat penafian, betul lah. Kalau betul, dalam keadaan sekarang ni rakyat dah begitu susah. Kamu memikirkan diri kamu, kamu memikirkan keluarga kamu tidak memikirkan langsung soal rakyat. Kalau kamu fikirkan soal rakyat ni, apalah salahnya? Isu keberawaan segala pekerja ni diselesaikan. Dah berbulan rakyat menderita. Isu moratorium ini kamu selesaikan. Isu bantuan prihatin ini kamu selesaikan. Tapi apa yang kamu dengungkan, kerajaan tak ada duit. Gaji kamu berpuluh ribu. Kerajaan tak ada duit. Kamu rembat projek ratusan juta. Kerajaan tak ada duit. Rakyat dibiarkan menderita. Kerajaan tak ada duit. Bantuan prihatin kurang. Ini apa benda ni? Ingat rakyat buta. Rakyat dapat melihat. Zaman sekarang ni dunia tanpa sempadan. Sebab saya masih ingat lagi pada 19 November dulu semasa Menteri Pemerasan di Parlimen, Presiden UMNO juga yang juga pengurusi Bakal saya menekankan, dia kata Barisan Nasional kekal dengan Kerajaan Eksekutif. Okey, kita terima. Kemudian usul undi percaya mesti dilaksanakan dalam persidangan Parlimen kali ini. Itu tuntutan daripada Presiden UMNO. Jadikan ianya urusan kerajaan dan diutamakan. Tidak berlaku. Kembalikan mandat rakyat. Biar rakyat putuskan kepada siapa mandat mau diberikan. Jadi sebahagian kecil dari sidang media itu adalah sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO. Rakyat menuntutlah sekarang. Sebab itu kalau nak berjanji, kena fikir banyak kali. Bukan boleh berjanji sembrono. Sebab itu saya dah ingatkan awal-awal. Kerana macam mana apa yang saya ditulis saudara Asman Alias, penilaian kepimpinan seorang bukan terletak kepada umurnya, bukan soal dia tua atau pemuda, tapi terletak kepada kemampuan mengurus negara dengan baik dan bersih dan tidak mengekalkan kuasa dengan memberi imbuhan dan ugutan untuk mendapat sokongan ramai. Kalau muda pun tapi nak menjanamkan negara buat apa? Dia tidak memberi faedah pada rakyat. Yang pentingnya siapa yang boleh memberi faedah pada negara, yang menyebabkan negara menjadi begini kerana kekurangan kemampuan untuk memacu negara ke tahap yang lebih baik. Walaupun ramai yang muda dalam kabinet hari ini, sudahlah muda, besar pula kabinet tu, apa faedahnya? Ini keadaannya yang saya rasa perlu kita hayati. Saya tengok pejuang NGO saudara Muhammad Nasrul, dia hantar mesej kepada saya. Dia kata personally, dia kata saya setuju dengan sidang semalam. Kemalaysian ekonomi bukan saja berpunca dari pandemik C-19, tetapi juga ketidakstabilan politik dan kerapuhan kerajaan. Rakyat kian sengsara. Lebih-lebih lagi golongan B40. Peniaga kecil yang pendapatannya terjejas teruk. Tidak ada mana-mana pelabur berani untuk melabur dalam sebuah negara yang dipimpin oleh sebuah kerajaan yang hanya mempunyai sejumlah kecil majoritinya. Terbukti tadi 3 saja. Kalau 2 tu belah, hancur. Wakil-wakil rakyat yang dipilih yang kini berada dalam Dewan Rakyat seharusnya mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mementingkan tembolok dan kedudukan mereka sendiri. Jadi seandainya perlu kita bertindak,
kita nak memastikan supaya negara mendapat sebuah kerajaan yang kukuh, maka lakukanlah demi rakyat. Cara yang terbaik adalah mengadakan pilihan raya. Sekarang saya nak tantun ni teman-teman. Saudara Asyari Saad setuju tu. Datuk, ramai MP dan ADUN suka bermuka-muka. Tak kira lah belah mana pun. Sama ada dari kerajaan pembakar. Rakyat dipijak untuk mereka naik ke atas. Saudara Asyari Saad, memang itulah situasinya. Saya melihat keadaan sekarang ni. Mereka menjadikan politik. Sebab itu saya katakan berkali-kali dulu. Politik is the art of deceiving mankind. Politik adalah seni percaturan minda. Jadi minda rakyat ni dicaturkan oleh mereka-mereka yang bernama sebagai orang politik. Jadi PRU15 ni UMNO akan terkubur jika permintaan rakyat kumpulan sebarang pekerja RM510,000 secara one off tanpa syarat. Ini daripada Tarmizi ya. Secara one off tanpa syarat dan moratorium secara automatik tidak ditunaikan dan pemimpin UMNO di atas cakap tak suka bikin. Dalam konsep begini, sebenarnya kadang-kadang saya melihat ini juga perangkap daripada parti Peribumi sebab dia jadi Perdana Menteri. Dia memegang jawatan kementerian-kementerian penting. Wakil-wakil rakyat UMNO cuma boleh menjerit, cuma tak melaksanakan. Sebab itu tadi surat daripada Datuk Najib itu, dia kata dia bagi tempoh lagi. Mungkin ada tindakan lain, kita tak tahulah. Kalau kehendak rakyat tidak dipenuhi, kita tidak menggalakkan berlakunya huru-hara pada negara kita. Tak boleh benda begitu. Keselamatan rakyat mesti. Jadi dalam bagi saya merasakan mungkinlah ada tindakan-tindakan lain susulan yang akan dilakukan oleh pimpinan daripada UMNO. Perlu diingat, inilah kesannya bila kita tak ada kuasa. Kuasa hari ini tak ada pada UMNO. Menteri UMNO yang ada sekarang ni, yang paling kanan sekali adalah Menteri Pertahanan. Bolehlah duduk kat Mindef, jaga sepadan, jaga negara. Jadi mana tadi? Jadi saudara mana? Selagi mana? Di pagi tadi akak Umi PAS pun dah hantar memorandum, betul. Pagi tadi pun PAS, warga PAS di perangkat Kak Umbi pun dah hantar memorandum dia kepada ibu pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Sebab mereka tak nak bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu. Hari ini, suka tak suka kita kena terima hakikat. Saya kena beri pencerahan ini supaya jangan kita terus-menerus menyalahkan. Betul, saya setuju dengan saudara bahawa ahli-ahli UMNO harus memikul tanggungjawab. Mereka yang menjadi ahli parlimen perlu memikul tanggungjawab atas ketidak berlakunya usul menolak bajet. Kerana pimpinan dia tak dengar cakap UMNO. Sepatutnya tarik diri. Tapi apa yang diterangkan oleh Datuk Najib, dia kata kena tempoh 2 minggu itu kekhawatiran maka kerajaan tak boleh berfungsi. Alasan. Okey. Tapi bagaimanapun kena terima hakikat bahawa UMNO kena kencing lagi. Mereka berjanji pada UMNO, berjanji pada ahli parlimen UMNO, tapi benda belum lagi terlaksana secara tuntas. Jadi Fahmi Yassin, rakyat terlalu berlembut. Kalau di Indonesia atau Thailand, saya tidak menggalakkan begitu, saudara Fahmi Yassin. Tidak, saya tidak menggalak. Saya mengajak rakyat bahawa kita bila kita sampai waktunya, kita melakukan suara rakyat kuasa keramat. Kuasa kita adalah dipetik undi. Tunggu masanya. Kita akan tunjukkan kuasa kita. Waktu itu kita ajak tak lama pun. Sebab itu saya bila dengar tadi tak jadi semua, okey, cuma saya memikirkan kerana kita mengharapkan bahawa sidang pagi tadi adalah pengumuman daripada Menteri Kewangan. Sepatutnya dalam pembukaan bicara beliau nak menggulung tadi, dia mestilah buat pengumuman. Tak ada. Amat mengecewakan. Bila tak ada pengundian, ahli parlimen daripada UMNO menyokong. Ini yang mengecewakan kita sebab kita dah bagi kata 2. Jadi sejauh mana kukuhnya kita punya jati diri. Saudara Mat Farid, Saudara Mat Farid, masa depan negara nampak gelap jika pelabur tak ada. Jadi pengangguran bertambah sebab tak ada usaha. Menteri-menteri mereka hanya fikir kuasa. Betul. Menteri-menteri yang ada sekarang ni, saya nak bagi tahu. Menteri Perdagangan
dan perindustrian. Perdagangan antarabangsa dan perindustrian. Buat tak tahu apa, senyap sepi sekarang ni. Dalam tempoh seminggu, pumpang-pumpang nak bercakap, usul mungkin ditolak dan sebagainya, dia menyembunyi diri. Azmin Ali, Menteri Ekonomi, Tok Pa, apakah dia sibuk mengira wang dia sebanyak 30 juta katanya ada di Indonesia? Tak tahulah. Tak fikir pun si ekonomi bercakap boleh lah. Cantik punya ucapan, drop ucapan. Hampir. Jadi kenapa mereka mempermainkan untuk nasib rakyat? Dan Tengku Zafrul, mungkin sibuk memetik gitar agaknya. Isu kumpulan wang sebab begini tak dilaksanakan secara tuntas. Arahan bukan susah sangat. PM bukan UMNO, tapi betul ni. Jadi PM bukan dari UMNO, tapi kenapa SAF UMNO yang dipersalahkan Saudara Azminuddin? Saya bersetuju pada itu yang saya nak bagi pencerahan malam ini, supaya kita jangan kita persalahkan secara total. Kerana hari ini kepimpinan negara oleh Parti Pribumi Bersatu. Ini kesilapan kita masa silam. Kita memilih untuk mengundi percaya dengan dogma dan tipu helak mereka-mereka dalam Pakatan Harapan. Tak apalah, it's okay. Jangan kita ungkit-ungkit lagi benda begitu. Sebab benda yang pedih itu jangan kita ungkitkan. Jangan kita tempelak kepada mereka. Tak payah. Sebab saya rasa dalam 3-4 bulan lagi akan ada pilihan raya. Waktu itulah kita akan gunakan kuasa suara rakyat, kuasa keramat. Sekarang ni okey. Sebab itu kita terima. Nak buat macam mana? Tapi berhati-hati masa akan datang. Bila kita disogokkan dengan janji 1000 mimpi oleh mereka yang bernama pemimpin. Janji 1000 mimpi melalui media sosial. Janji 1000 mimpi melalui pentas-pentas politik. Karut marut. Dan saya yakin kali ini anak-anak muda yang begitu terkesan. Mereka sudah mau kembali. Jadi sebab itu pimpinan UMNO kena menyantuni mereka. Jangan dibiarkan begitu. Pimpinan di peringkat bahagian kena segera bertemu dengan mereka, jelaskan keadaan. Perjuangan diteruskan. Perjuangan tak boleh terhenti. Perjuangan masih kena diteruskan. Come what may. Tapi dalam waktu yang sama, kita kena jelaskan. Ini keadaannya. Negara kita dipimpin oleh parti yang kita tak tahu kalau tujuannya ke mana. Yang kita nampak lain tak ada, nak wujudkan gagasan. Lepas satu gagasan, satu gagasan. Kita mewujudkan muafakat nasional, mereka mewujudkan Perikatan Nasional. Kemudian, dah ada 2 piagam ini, pergi ke Sabah, wujudkan lagi satu gabungan baru di Sabah. Kemudian balik kali ini, nak menghadapi pilihan raya akan datang, nak wujudkan gagasan lagi. Saya kata apa benda ni? Teruskan bekerja untuk rakyat. Dalam keadaan negara susah. Yang saya berkali-kali saya katakan, bukan negara Malaysia saja. Bukan di Malaysia saja yang susah. Satu dunia ekonominya merudum. Tetapi, kalau pimpinan itu mempunyai akal, mempunyai pemikiran yang jelas, maka mereka boleh lakukan. Cuba lihat apa berlaku di Indonesia. Hari ini ekonomi Indonesia sudah mula bangkit. Cuma apa yang berlaku di Indonesia setakat 2-3 hari ini adalah tentang racial politik. Itu kita tak nak. Mereka menggunakan agama dan sebagainya. Kita tak setuju benda macam tu. Tapi dari segi ekonominya, Jokowi membangunkan ekonomi kerana dia begitu jelas, ikhlas. Begitu juga negara-negara lain. Thailand misalnya, masih lagi dapat menyambung kehidupan rakyatnya. Tidaklah begitu selesa. Pengenat Datuk, fikir negara ni, Saudara Fazil. Saya penat, saya lagi penat. Tapi bagi saya, tidak berartinya cukup sampai di sini. Kita harus meneruskan. Saya harus memberi semangat pada teman-teman yang saban malam bersama dengan saya, sanggup mendengar pencerahan saya dan berkomunikasi dengan saya. Lama-lama sokongan pada BN merudumlah. Ini mampus ni. Azrul Azman Ibrahim, saya tak nak gunakan perkataan begitu. Tapi lama-lama sokongan pada UMNO merudum. Ini saya bergesin sebab menantu saya tengah buat dendeng manis Siti Fareha. Bergesin saya. Dia tengah masak kat dapur. Jadi bagi saya inilah sebenarnya mungkin juga satu cara politik daripada Parti Pribumi Bersatu.
mereka memegang tampuk kerajaan. Jadi dihakiskan keyakinan rakyat, tapi dipalitkan kepada UMNO. Sebab itu saya kata, kalau itulah keadaannya, sebagaimana saranan yang Muhammad Teguh tadi, tarik handbrake. Tapi mereka tak fikir segitu sebab kebanyakan ahli parlimen dah jadi menteri. Rakyat tak boleh tunggu, betul, saya setuju saudara. Saudara Asmawi Makmurah, UMNO tak ada kuasa dalam Perikatan Nasional. Itu memang benar. Datuk, kita terimalah kenyataan yang MP-MP UMNO memang pengecut. Itu saya setuju. Cakap pompang-pompang. Jadi orang-orang macam ini besok, bila datang musim pilihan raya, kita minta supaya mereka tidak dipilih semula. Sebab itu kabarnya akan wujud UMNO 2.0. So Maria Mat Ibrahim, sudahlah tu, UMNO dah hancur dan dah ada 2 tim. Dan bagi saya janganlah kita menunjukkan sesuatu begitu. Saya berpesan pada teman-teman, jangan kita marahkan nyamuk, kelambu kita bakar. Memang marah. Saya bukan marah, saya bukan marah lagi, saya kecewa apabila tuntutan rakyat tidak dilayan. Saudara memang saudara yang mengalami. Saya melihat, bukan saudara, saya juga melihat anak saya, anak-anak saya, keluarga saya juga terlibat. Bukan kena pada saudara saja, ia juga melibatkan diri saya. Tapi apakah kita harus bakarkan kelambu ni? Kadang nyamuk ngeng. Tak boleh. Cari reset. Memang saya kata saya setuju. Jadi UMNO ni sepatutnya dah keluar dah daripada Perikatan Nasional. Datuk, kita akan umbi kecewa MP UMNO menyokong bajet hari ini. Maaf Datuk, saya rasa Presiden UMNO tak tegas. Apa saja jadi, kita asyik kena tipu je ni, saudara Isma. Saya rasa begitu juga. Cuma saya tak dapat jumpa lah sebab saya tak pergi parlimen. Persidangan parlimen kali ni saya tak dapat pergi sebab saya tak nak kena jolok hidung, nak kena siasat. Hari ni pun rasanya tentulah kawalan ketat. Dan akhirnya betul lah tadi ada UMNO dibaculkan. Nah, bagi saya bukan dibaculkan. Bagi saya akhirnya UMNO kena main. Dia kenapa pimpinan UMNO tidak mau mengkaji? Kenapa orang macam Anwar Musa masih lagi nak mempertahankan Parti Pribumi Bersatu ni? Kalau inilah kalau inilah gayanya Datuk, dah tak payah lagi undi. Tak percaya tak ada PM. Dah bila tahu, dah boleh tahu dah keputusannya pada rakyat bawahan. Kita bulatkan tekad pada PRU nanti, kita humbankan mereka. Saya bersetuju dengan saudara. Saya bersetuju. Kalau bagi saya bosan melihat wajah-wajah mereka yang hipokrit. Masyarakat minta kumpulan Islam bekerja je. Lain tak ada, bukan minta projek. Saya setuju. Betul, Mek. Yang kita tuntut duit kita sendiri. Yang kita minta penangguhan, kita nak bayar hutang dalam keadaan sekarang. Bukan kita minta projek bilion-bilion. Bukan kita minta projek ratus-ratus juta. Nak kata kerajaan tak ada duit, kenapa adanya projek begitu? Ini persoalannya. Saudara Nizami Perkasa, aku pelik sangat. Yang buat keputusan dari sebelah PBM dan yang beri cadangan adalah UMNO. Tapi yang ditunding pula pada UMNO. Kenapa tak ada seorang pun nak salahkan PBM? Siapa PM kita sebenarnya? Ini saudara Nizam Perkasa, itu memang benar. Betul lah, kita marah lah, berlampas ke amarah kan. Pimpinan kita, ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni, tak nak ajar mereka tu. Tapi kalau dengar pada penjelasan daripada Najib, dia kata kerana dalam keadaan 2 minggu ni kuatir kerajaan tidak boleh berfungsi. Kalau ini tak boleh berfungsi, bertambah susah lagi rakyat. Dia mungkin mereka mempunyai pimpinan, ada mempunyai hala caranya. Tunggulah. Tapi berapa lama rakyat nak tunggu? Persoalan saya, berapa lama rakyat nak tunggu? Berapa lamakah derita ini harus dipendam oleh setiap rakyat? Ugut Ayyidin pada MP-MP, saya soal ugut ni saya tak takut. Sepatutnya ahli-ahli parlimen kena nak ugut-ugut lah. Kerana kalau mereka tarik handbrake, kerajaan dah tak ada. Nak ugut macam mana? Secara logika. Jadi takkanlah bengong sangatnya ahli-ahli parlimen UMNO ni. Jangan takut sangat kamu. Kalau kamu tak sokong
Kita ambil tindakan begini. Kerana kalau dah jatuh kerajaan itu, pimpinan Dr. Muhyiddin dan ahli-ahli kabinetnya, masa bila pula lagi nak ambil tindakan? Cuma yang saya harapnya, yang kita ni dalam warga UMNO ni, kita pumpang bagai nak rap. Cuma PAS diam diri. Pimpinan PAS diam, seronok, relax. Saudara Muhammad Azim Muhammad Ali, kalau tak ada duit, kenapa bajet yang tak perlu disediakan? Nak buat Tugu Highland Tower, itu gila punya menteri tu. Orang dah susah begini, boleh buat pengumuman nak buat satu Tugu Highland Tower. Untuk apa? Dan Tugu itu yang terkorban itu bukanlah wira. Mereka bukanlah pejuang bangsa. Highland Tower tu memanglah ada lah. Mereka warga yang duduk tinggal di Highland Tower tu, antaranya adalah orang warga kita yang keluarga daripada keluarga Tun Musa Hitam, ada. Tapi ini bukan satu macam serangan bom atom. Ini bukan peperangan yang macam kita buat tugu pahlawan di Jalan Parlimen. Nak buat tugu buat apa? Kamu nak meratapi kesedihan itu, kamu buat tugu. Saya tak nampak. Kalau begitu besok buat lagi tugu lain. Kalau kamu boleh buat tugu pula untuk Highland Tower, nanti orang minta pula tugulah Datung. Bagaimana pula ada yang meninggal waktu kena serangan hendak oleh penganas ataupun pencerobok di seberang Thailand. Buat tugu lagi, berapa banyak tugu nak ada. Ini otak bakal. Ini saya katakan, ada menteri tak tahu diri itu sebagai menteri. Bagi cadangan yang bukan-bukan. Kadang-kadang cadangan itu rakyat tengah susah, kamu bagi cadangan begini. Cadangan kamu menghina rakyat. Sedih Datuk, kita kena game ni. Memang kena, bukan sebab itu saya dengar nada saya malam ini. Nada yang orang yang sedih. Rasa nak demam pada ni. Punya geramnya Tuhan aja yang tahu. Itulah kata dalam film-film kata, kalau ada kau dekat aku cekik-cekik. Atuk, bagi saya Muhyiddin masih memegang Sloh Najib. Pasal Najib masih ada kes mahkamah. Saya tidak fikir begitu. Saya tidak fikir dari segitu. Soal ugutan dengan mahkamah apa semua tu, dia tak boleh. Dan tak ada pengharapan pun. Sebab kes sedang berjalan. Apa ada janjinya? Janji kes ni mesti immediate, tak ada pun. Cuma saya melihat mereka mahu menyambung hayat politik Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PBBM. Jadi buat tekanan break supaya rakyat marah pada UMNO, supaya warga bangsa benci pada UMNO. Kerana sebahagian daripada kabinet itu menggambarkan ramainya ahli kabinet itu daripada UMNO. Tapi ahli-ahli UMNO yang bakal. Itu masalah dia. Dia memang nak buat begitu, dia plan. Macam kita main bola snooker lah. Bola putih tu digunakan. Jadi masalah rakyat ini nak diserahkan pada UMNO. Bila UMNO nak selesaikan, tak boleh. Tapi kenalah kamu, sebab terpalit. Dia fikir apa? Sebab mereka merasakan sekarang ini, sebab mereka ada talian hayat. Talian hayatnya ada bersama dengan PS, PAS. Parti PAS senyap sunyi. Cubalah ahli-ahli Parlimen PAS bersatu hati dengan UMNO. Tunjuk kekuatan. Kami tak peduli dalam apa keadaan pun, tuntutan rakyat ni perlu dipenuhi. Saya ingat goyang dia. Tapi PAS seolah menyokong. Saya tak kata ahli PAS, sedangkan dia tak tahu ke pimpinan PAS yang 4-5 orang ada dalam kabinet. Dia tak tahu ke warga PAS lebih ramai yang menderita. Kenapa langsung tidak ada usaha daripada pimpinan PAS untuk bersama berganding bahu dengan UMNO membuat tuntutan pada pimpinan kerajaan? Tak ada. Ya, akhirnya terdedah pimpinan PAS juga terpalit dengan apa kononnya ada negotiate tender dan sebagainya. Terpalit. Jadi ini Tuhan nak tunjuk. Seharusnya kalaulah UMNO, ahli Parlimen UMNO bersama dengan PAS di bawah satu muafakat nasional, UMNO dah buat keputusan, patutnya PAS pun sokong. Ini belum apa-apa lagi, pimpinan PAS dah buat kenyataan PAS akan menyokong bajet.
Jadi macam ada seolah ada perbalahan, ada perlumbaan nak membodek. Ini musim siri perlumbaan membodek Perdana Menteri. Dia tahu ke Perdana Menteri itu bahawa hayat politik mereka ini sedang berada di ujung tanduk. Kalau saudara tengok betul-betul dari segi dari segi pengundian tadi itu cuma 3 undi saja, 3 kursi. Saya jangan lupa bahawa daripada Perlis bawa sampai ke Sabah, saya khawatir ada juga kursi-kursi PAS yang akan kalah lagi. Ada juga kursi-kursi daripada UMNO yang akan kalah lagi. Kalau kalah ini bukan pada DAP, dia akan kalah pada PKR. Dia akan kalah pada Amanah. Kalau ini berlaku, rakyat marah, rakyat akan mengundi Amanah. PBM bungkus. PBM mengharapkan tali hayatnya daripada pengundi-pengundi daripada UMNO dan PAS. Tapi untuk warga UMNO, saya sudah dapat membaca, untuk warga UMNO untuk memangkah calon-calon daripada Parti Pribumi ini, rasanya tidak mungkin. Walaupun semalam Tan Sri Amno Musa mengatakan UMNO diberi 55 kursi, ini mengundang kemarahan yang meledak-ledak. Kalau 55 kursi, kena ingat kita ada 191 bahagian. Apa kata 136 bahagian? Tentulah mereka juga akan meledak. Jadi untuk Parti Pribumi mengharapkan daripada UMNO ni, saya kata jauh panggang daripada api. Termasuklah dosa-dosa yang dilakukan oleh calon-calon mereka. Okeylah, dia buat kenyataan 55 kursi itu dalam kursi yang dimenangi oleh UMNO, termasuk yang melompat apa semua tu. Okey. Tapi yang kita kalah, yang UMNO kalah, tapi majoritinya UMNO berbanding dengan PAS, juga kita akan rampas balik. Ini yang sedang berlaku. Jadi soal ini disebut perundingan. Nak runding apa? Yang menguning kamu. Adakah dirunding akaun B? Tunggulah nanti Perhimpunan Agung UMNO. Saya tengok dah keadaan begini, kalau tak selesai, lunyai pimpinan UMNO dalam Perhimpunan Agung. Sudah pula ada arahan terbaru pula tu, hanya ketua cawangan, ketua pemuda, ketua puteri dan ketua wanita saja yang di perwakilan kesedaran bahagian. Saya geram juga, tapi kalau itu dah jadi satu ketetapan daripada pimpinan, saya terimalah. Sebab saya perwakilan. Saya memang tunggu perhimpunan ni. Sebab saya nak buat usul, saya nak balon cukup-cukup. Tak boleh nak macam mana. Saudara Muhammad Razali Abdul Razak, UMNO dah serabut. Memang kita berserabut habis. Dalam keadaan sekarang ni, kedudukan pimpinan UMNO sebahagiannya seperti di dalam mati mak, di luar mati bapa. Tapi keadaannya, inilah dikatakan bahawa berlakunya pembelian sokongan. Sebab itu diberi jawatan sebagai menteri. Jadi bila jadi menteri, apa saja diputuskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional kena sokong. Kalau dia tak sokong, dia kena berhenti. Ini kita kena jelas ya. Menteri-menteri yang menyertai kabinet hari ini, kalau dia tak sokong, dia kena berhenti. Cuma kita tak mahulah sokongan yang melampau-lampau macam mana Menteri Wilayah Persekutuan. Sikit saja usik pasal PBM, dialah dulu jadi wiranya. Ini masalah besar ni kalau macam ni. Okey. Begitu juga ahli-ahli kabinet yang lain, jemaah menteri. Jadi saya memikirkan apakah mesyuarat kabinet kali ini is one way traffic. Dulu-dulu kalau mesyuarat kabinet, setiap menteri sebelum mesyuarat kabinet malam dia dapat paper ataupun kertas kabinet yang dibekalkan oleh Setiausaha Kabinet. Setiausaha Kabinet akan bagi pada menteri-menteri ini apa semua untuk dibaca. Dan besoknya bila mesyuarat kabinet akan dibahaskan. Bukan senang nak buat satu keputusan. Ada juga kertas-kertas kabinet yang ditolak. Tapi nampak sekarang ni buat tak tahu je. Kertas kabinet bila mengikut pada Tengku Zafrul, bila dia kata di parlimen Tempoh Hari, dia kata kabinet dah bagi dia macam blank check, buatlah keputusan terbaik. Ini dah salah. Apabila dia menjawab dari persoalan daripada Lim Guat Eng, saya pun terkejut, takkan begini. Sebab kabinet ini adalah mereka yang tugasnya menasihati agung. Sebab ini kerajaan dan Pertuan Agong. Memang dah tak ada harapan tu. Saya nampak bukan tak ada harapan, ada. Mungkin sekarang ni mendung, kerana mendungnya kerana adanya hujan. Jadi dalam hujan tak ada halilintar. Kita mengharapkan ada halilintar. Kalau halilintar bergema, maka awan itu berlerak. Bila awan berlerak, itu timbullah cahaya mentari.
tidak jadi, cuma dengar bunyi bising je. Sebab itu saya dah berpesan awal-awal saudara, jangan dengar buruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Jangan sekali-kali. Sebab kita ada perjuangan. Warga UMNO. Cuma saya beritahu, cuma saya agak kecewa. Kenapakah pimpinan PAS tidak menyahut? Sedangkan kita serangkai. Kita dah ada muafakat kita. Sepatutnya pimpinan PAS menyahut. Ini tidak. Saya nampak begitu. Apa yang nampak itu macam mana pun kita tak boleh nak turunkan orang, sebab Huawei yang boleh menurunkan mereka apabila mereka dicalonkan semula untuk bertanding. Ahli-ahli UMNO yang dia menteri siapa? Ali Mak Siddiq di bahagian di Kota Tinggi. Kemudian Adam Baba. Kemudian siapa lagi? Tenggara, Petu Azalina, Timbalan Speaker. Kemudian Nurani Ahmad, Isyamuddin, 5 daripada Johor. Daripada Melaka, ahli UMNO, Ahmad apa ke nama dia tu? Bekas tentera tu, Kapten. Khairi Jamaluddin. Inilah kualiti yang ada. Samsul Nasarah daripada saya pun malas nak sebutlah kawasan mereka wakili. Kedah tak ada. Ada Perak Samsul Nasarah. Daripada Wilayah Persekutuan pun tak ada. Negeri Sembilan Khairi Jamaluddin. Daripada Pahang Timbalan Puteri. Ada Saudara Sahar, anak muda. Dan mereka ini saya rasa rakyat Saudara Muhammad Rajaib, dia kata retak mencari belah dah UMNO dengan PAS ni. Saya pun nampak begitu. Malah sekarang ni sudah ada usaha untuk menumbangkan Tuan Guru Haji Hadi. Yang Tuan Guru Haji Hadi dilihat terlalu baik dengan Presiden UMNO. Jadi mereka yang berada dalam kumpulan tertentu dalam PAS juga sedang bercita-cita menjadi Presiden. Batu Pahat tu timbalan Presiden. Dia bukan Tuan Speaker tu, bukan Batu Pahat, bukan UMNO. Jadi terpulanglah kepada rakyat di kawasan masing-masing untuk menentukan masa depan menteri-menteri daripada UMNO. Bagi saya orang macam ni tak perlu ada. Kita kena menghantar pimpinan daripada UMNO yang betul-betul jantan duduk dalam kabinet. Tapi yang akan datang kita nak risau apa? InsyaAllah saya berkeyakinan pilihan akan datang kalau betul lah pimpinan Majlis Tinggi UMNO memutuskan calon-calon yang dipilih itu calon yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Saya ingat kali ini rakyat akan menyokong kita. Cuma yang saya hairankan, kenapakah mereka-mereka yang berada dalam biro politik di Majlis Tinggi UMNO diburu bayang-bayang takut kalau bertanding 3 penjuru kita akan kalah. Kerana tak ada duit kita akan kalah. Tak adanya. Dulu UMNO bertanding dengan wang begitu banyak pun kalah juga. Rakyat bukan boleh dibeli dengan 1 helai, 2 helai kain pelekat, kain batik. Rakyat melihatkan ada perjuangan untuk mereka. Jadi sebab itu saya katakan saudara, mulai saat ini mari kita satukan hati. Saban malam saya akan memberi pencerahan pada saudara. Kita tengok siapa yang tak betul, orang ini perlu kita singkirkan. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Bersamalah kita memertabatkan bangsa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.